Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku, salam Sarawakku sayang. Hadirin hadirat penonton-penonton yang dihormati Anda. Saya bagi pihak Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesetiaan Anda untuk terus bersama dengan kami dalam Sama Ceramah 2021 Syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13. Saudara, pantun lama menyebut, segantang tanah seberas bukit, salai keli dan ikan belut. Tatang setahun hujan di langit, masakan tawar, air di laut. Kisah-kisah perjuangan nasionalis kita, pejuang-pejuang Melayu Sarawak bukanlah sesuatu yang asing. Meskipun pada awalnya cuba untuk disembunyikan daripada pengetahuan ramai, tetapi disebabkan kekuatan, tekad dan juga usaha bersungguh-sungguh para pengkaji sejarah telah menemukan permata yang telah disembunyikan. Dan untuk membicarakan tajuk pada hari ini, seorang sejarawan muda kita tampilkan kepada Anda, Saudara Azwan Jemaat, yang merupakan anak jati Samarahan dari Kampung Baru, Kota Samarahan. Beliau mendapat pendidikan awal di SK Kampung Baru dan juga SMK Muara Tuang sehingga tingkatan 6. Dan seterusnya melanjutkan pengajian dalam ijazah Sarjana Muda Sains Sosial bidang sejarah di Universiti Malaya pada tahun 2009 hingga 2012. Dan untuk makluman Anda, beliau juga merupakan seorang pengkaji sejarah dan telah menyiapkan sarjana beliau di Jabatan Sejarah Institut Pengajian Siswazah Universiti Malaya dalam bidang sejarah yang bertajuk Pensejarahan Kesultanan Kerajaan Negeri Melayu Banting, kajian teks manuskrip Melayu Jawi, sejarah Banting dan asal-usul Nenek Datuk, catatan Abang Muhammad Zain dan hukum kanun Undang-Undang Adat Melayu Banting. Beliau juga banyak membantu dan menyiapkan penyelidikan, antaranya berkaitan dengan Majlis Mesyuarat Perundangan Negeri Selat, pendidikan sejarah kesihatan negeri Sarawak sebelum Perang Dunia Pertama, penyelidikan kajian lembah delta Sungai Sarawak, penyelidikan surat anti sejarah alih bahasa Jawi ke Rumi di Unimas, penyelidikan toponimi lisan Kampung Melayu Bagian Kuching dan Semarahan, penyelidikan untuk Museum Moden Sarawak, penyelidikan Sultan Tengah, kajian teks manuskrip silsilah Brunei dan Hikayat Sambas, penyelidikan manuskrip Banting, kajian negeri-negeri Melayu yang hilang di Sarawak, kajian sejarah gedung dalam projek buku gedung. Dan untuk hari ini, sejarawan muda kita Encik Azwan bin Jemaat akan membicarakan mengenai Persatuan Pemuda Melayu Sibu PPMS untuk kita sama-sama renungi dan juga hayati. Dipersilakan Saudara Azwan Jemaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton. Kita bertemu lagi di dalam program Sama Ceramah 2021 Syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13. Untuk makluman para penonton, program Sama Ceramah 2021 Syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13 pertama kalinya dibuat di alam maya sejak program pertama dibuat pada tahun 2015. Dan tahun 2021 adalah satu pembaharuan baru di mana Amanah Khairat Yayasan Budaya Sarawak membuat
satu pembaharuan di mana setiap program akan dilakukan di dalam alam maya. Pada hari ini saya akan membahaskan mengenai pergerakan Rukun 13 Persatuan Pemuda Melayu Sibu PPMS berdasarkan kepada surat-surat ataupun rekod-rekod yang baru dibuka di Arsip London, dan saya merasakan bahawa ini adalah merupakan satu kajian ataupun satu pembaharuan di mana kita melihat fakta-fakta, dan pada masa yang sama juga kita masih menganalisis ataupun menggunakan pakai fakta yang sudah sedia ada. Untuk pembentangan ini saya bagikan kepada beberapa bahagian, di mana bahagiannya adalah pengenalan kepentingan kajian sejarah, sumber primer, Rukun 13 untuk pengetahuan umum dan Pergerakan Pemuda Melayu Sibu PPMS, Bantahan 1946, pelaksanaan dan pergerakan anti serahan, dan yang terakhir adalah nasionalisme serantau. Untuk pengenalan dia, anti penyerahan adalah merupakan satu tema kajian nasionalisme dalam sejarah perjuangan orang Melayu Sarawak, ataupun dari kata lainnya kita melihat adalah kemerdekaan. Dan bahan-bahan anti penyerahan ataupun rekod yang digunakan dalam perbahasan ini adalah Arsip London yang dibuka pada tahun 2018. Dan bahan-bahan tersebut adalah surat-surat anti penyerahan yang dirampas oleh kerajaan kolonial British pada tahun 1940. Kita beralih kepada paparan yang saya paparkan, di mana terdapat beberapa penulisan ataupun buku yang menulis tentang Rosli Dobi, Rukun 13 serta perjuangan dia. Dan kalau kita perhatikan bahawa buku politik di Sarawak 1946 sehingga 1966 juga menyentuh pasal pergerakan ataupun perjuangan Rosli Dobi. Yang buku ini ditulis oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Sanif Said, dan beberapa buku yang lain dengan tajuk yang berbeza. Sebagai contoh, Rosli Dobi Rukun 13, kemudian Rosli Dobi Merdeka dengan Darah, Rosli Dobi Rukun Berdarah, kemudian kronologi berdarah 1948, perjuangan yang tak didendam. Kalau kita perhatikan bahawa kesemua penulisan ini mempunyai satu penceritaan yang sama, iaitu tokoh dia Rosli Dobi, perjuangan Rukun 13, perjuangan Melayu. Tetapi yang membezakan dia adalah beberapa penulisan buku yang menggunakan pendekatan yang berbeza. Sebagai contoh, dia adalah dua buku yang saya nyatakan ini adalah seperti buku yang tulis oleh Datuk Dr. Haji Sanif, Politik Melayu di Sarawak, dan Rosli Dobi Rukun 13 yang ditulis oleh Dr. Nordin Aci dan diterbitkan oleh Universiti Melaya, di mana menggunakan pendekatan sejarah, dan yang lain-lain buku ini menggunakan pendekatan yang lain. Sebagai contoh, menggunakan sumber lisan, menemu ramah ahli keluarga ataupun ahli-ahli keluarga ataupun rakan-rakan seperjuangan yang terdekat. Walau apapun, kesemua ini adalah menceritakan bahawa perjuangan Rosli Dobi pada suatu ketika dahulu. Kalau kita lihat apa yang dimasukkan dengan sumber primer yang akan mengulas setiap pergerakan Rukun 13 dan PPMS, kalau kita lihat sumber yang digunakan pakai ini adalah sumber FCO 141-12343. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan perhargaan terima kasih dan mohon izin kepada mantan pensyarah saya, iaitu Dr. Sofian Mansor, sebab beliaulah yang membolehi sumber ataupun rekod ni di London, dan pada ketika itu dia di Unimas, dan saya diminta untuk melakukan alih bahasa ataupun transliterasi, iaitu terdapat beberapa surat yang ditulis di dalam rekod ni adalah dalam tulisan Jawi. Okey, untuk tinjauan awal kita mendapati bahawa surat-surat anti penyerahan ini jelas menceritakan mengenai pergerakan Rukun 13. Di mana pergerakan Rukun 13 ni yang kita tahu sedia ada, ini adalah berdasarkan
laporan surat khabar pada tahun 1950, 1951 dan rekod-rekod surat-surat yang dirampas ini merupakan satu dapatan baru kalau kita lihat, di mana kita dapat melihat pergerakan perjuangan golongan anti penjarahan ini bukan sahaja di Sibu tetapi di seluruh Sarawak. Dan kita juga melihat apakah peristiwa-peristiwa yang mendorong Rukun 13 untuk membuat bantahan ataupun bangkangan terhadap serahan Sarawak sejak dari tahun 1946 sehinggalah 1949. Mana dia dari tahun 1946 sehingga 1949 adalah tahun di mana selepas Perang Dunia Kedua berakhir 1945 dan berlaku peralihan kuasa di Sarawak. Okey, Pergerakan Pemuda Melayu Sibu ni adalah PPMS. Untuk makluman para penonton adalah dipimpin oleh Encik Sirat bin Yaman dan sesahanya adalah Awang Ramli bin Awang Deli dan penolong sesahanya adalah Rusli Dobi. Jadi menurut maklumat yang kita peroleh adalah Pergerakan Pemuda Melayu Sibu, perjuangan mereka adalah menuntut kemerdekaan Sarawak dengan tindakan demonstrasi tanpa melibatkan jalan diplomasi. Dan apa yang terakhir sekali adalah hasil daripada Pergerakan Pemuda Melayu Sibu ini, maka wujudnya adalah Pergerakan Rukun 13 di mana kumpulan asasinasi untuk menuntut kemerdekaan Sarawak. Kalau kita lihat pula adalah perjuangan Rukun 13. Rukun 13 ini kalau kita lihat, perjuangan mereka adalah berkendakan kemerdekaan Sarawak. Bukan lagi di bawah pemerintahan keluarga Brooke. Itu yang jelas. Dan makna dia kemerdekaan ini dibukti dengan surat-surat yang ditulis ataupun surat yang dirampas oleh British yang jelas menunjukkan bahawa setiap surat tersebut akan tertulis perkataan merdeka dan tetap merdeka. Itu akan dipaparkan seterusnya. Dan kemuncak pada penentangan ini adalah peristiwa dan Stewart pada 3 Disember 1949 oleh Rusli Dobi dan Mursidi Siddiq. Kalau kita lihat pula, Pergerakan Rukun 13 ini dipelopori oleh Awang Ramli bin Awang Deli yang juga merupakan pemimpin kanan kepada Persatuan Pemuda Melayu, PPM, dan gerakan asasinasi Gubernur British dan Pembesar Melayu Sarawak yang bersepakat menyokong penyerahan pada tahun 1946. Okey, antara ahli-ahli Rukun 13 ini adalah terdiri daripada Awang Ramli bin Awang Deli, Muhammad Sirat bin Haji Yaman, Mursidi Siddiq, Abang Ahmad, Osman, Bujang Suntung, Abang Hans, Jack, Zain, Amin Jainal dan Osman Dollah, Cik Osman Muhammad dan Moni Junib. Dan kesemua ahli adalah 13. Ada yang mengatakan adapun pendapat mengapa ahli Rukun 13 diberi nama Rukun 13 kerana ahlinya terdiri pada 13. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Rukun 13 adalah rukun dalam sembahyang Islam, dalam agama Islam, iaitu 13. Okey, kalau kita perjuangan Rukun 13 ini, kalau beberapa rakan ataupun rakan seperjuangan Rusli Dobi, kalau kita perhatikan, antara yang gugur syahid adalah Rusli Dobi dan Mursidi yang telah dijatuhkan hukuman 2 Mac 1959. Manakala selepas daripada beberapa minggu selepas itu, Awang Ramli dan Bujang Suntung dijatuhkan hukuman pada 23 Mac 1950. Manakala ahli-ahli yang lain seperti Abang Han dipenjara selama 15 tahun, Abang Ahmad Bakar dipenjara 7 tahun, dan Abang Osman bin Wan Zain dipenjara 5 tahun. Dan mereka ini adalah pejuang-pejuang yang menuntut kemerdekaan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mereka untuk menuntut kemerdekaan itu dan ada dibuktikan dalam surat-surat yang dirampas oleh British. Tapi apa yang kita sedia maklum bahawa ramai yang mengatakan bahawa mereka ini berjuang dengan darah. Malahan mungkin lebih daripada sekadar darah. Itu mereka meletakkan nyawa mereka sendiri ke atas perjuangan untuk menuntut kemerdekaan tersebut. Okey, mengapa bantahan sejak tahun 1946 merupakan titik tolak penting kepada
peristiwa kemuncak dia di mana kumpulan Rukun 13 melakukan asasinasi terhadap Gubernur pertama British di Sarawak, di mana isu nationalism registration semasa pemerintahan awal British di Sarawak, dan yang kedua adalah isu kesahihan penyerahan Sarawak, di mana mereka menuntut bahawa penyerahan Sarawak tersebut adalah haruslah dipimpin ataupun diserahkan kerajaannya kepada rakyat Sarawak sendiri yang menentukannya. Dan isu nasionalisme ini adalah merupakan bantahan keputusan penggunaan nama Colony of Sarawak. Colony of Sarawak, di mana itu seolah-olah bahawa kita dijajah oleh British pada masa tersebut dengan penggunaan nama Colony of Sarawak. Dan surat rayuan untuk penyelesaian dari Commissioner National Registration di Kuching telah dibuat oleh Persatuan Pemuda Melayu Sibu atau apa yang diketuai oleh Awang Ramli. Okey, kalau kita perhatikan, penentangan golongan anti penyerahan ini adalah mahukan kemerdekaan. Dan Awang Ramli dalam satu ayat dalam surat dia mengatakan bahawa Awang Ramli tidak mahu sabar lagi. Saya dan dia menunggu sampai 31 Disember 1949. Di mana mengapa 31 Disember 1949? Dan kalau kita lihat peristiwa yang berlaku di Sibu adalah peristiwa 2 Disember 1949 dan tempoh yang diberi oleh Awang Ramli adalah sehingga ujung tahun 1949. Okey, pelaksanaan anti penyerahan ini kalau kita perhatikan adalah sangat terancang dan penuh strategi dalam perjuangan, di mana ketika pelaksanaan anti penyerahan di Sibu, maklumat kedatangan Gubernur di Sibu diperolehi dengan cukup lengkap. Dan kita lihat Awang Ramli telah menyusun beberapa strategi yang sangat penting, dan beliau juga pernah terlibat dalam bantahan yang dikemukakan di Kuching semasa ketibaan Gubernur British yang pertama di Kuching. Dan kalau kita lihat strategi yang paling kuat adalah yang digunakan oleh kumpulan Rukun 13, di mana terdapat dia kod rahsia kod rahsia ahli, surat-surat dari pemuda, di mana setiap pemuda menyokong perjuangan ataupun tuntutan yang dibuat oleh Persatuan Pergerakan Pemuda Melayu Sibu, dan sekali tercetusnya perjuangan Rukun 13. Okey, surat bantahan Pergerakan Pemuda Sibu ini kita akan lihat bermula terdapat surat yang ditulis kepada Tuan Duchess George Stewart yang bertarikh 3 Disember 1949, di mana dia membantah. Dan surat tersebut adalah bantahan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Dari tahun 1946, polisi yang amat buruk kepada pandangan rakyat Sarawak, di mana Konsel Negeri yang tidak mempunyai peraturan yang demokrasi. Okey, perjuangan anti serahan semakin mencapai titik kemuncak dia di Sibu, di mana wujud desakan kepada Persatuan Kebangsaan Sarawak pada tahun 1949 yang dihantar pada 15 Februari. Kemudian kalau kita lihat pergerakan yang selain daripada strategi yang digunakan oleh Awang Ramli dan ahli-ahli dalam Rukun 13, beberapa kod rahsia yang pakai, dan kod rahsia ini adalah sangat penting sehingga kan kerajaan British pada masa tersebut tidak dapat mengesan perancangan sebenar ahli-ahli Rukun 13 kerana mereka memiliki kod-kod rahsia. Dan kod-kod rahsia tersebut dan haruslah diingati oleh setiap ahli. Dan bagaimana kod-kod ini digunakan? Sebagai contoh, ketika itu akan dijelaskan nanti ketika peristiwa penikaman Gubernur British di Sibu nanti. Apa yang saya paparkan ini adalah beberapa surat yang menjelaskan keadaan ataupun pergerakan yang harus dilakukan oleh setiap ahli-ahli persatuan ataupun ahli-ahli Rukun 13,
Dan ini adalah satu nota penting. Kalau kita lihat nota ini dilaksanakan oleh Musidi, di mana dia pernah meminjam kamera untuk digunakan, bukan untuk digunakan tetapi sebagai satu lakonan semasa majlis kedatangan Tuan Gubernur nanti, adalah yang cara untuk mendekati ataupun cara untuk mereka berdepan dalam situasi ketika Gubernur datang, dan kamera tersebut tidak berfungsi seperti yang kita dengar maklum. Boshidi masa itu adalah ketika itu bersama dengan Sidobi, dan mereka mengambil peluang bila sudah mendekati Gubernur dan mengambil peluang untuk melakukan asasinasi terhadap Gubernur. Dan kamera ini adalah bukti, nota ini adalah bukti bahawa memang betul strategi yang digunakan oleh Rukun 13 sangat-sangat terancang, dan mereka mempunyai satu pemikiran yang sangat luas sehingga jejak-jejak ataupun pergerakan-pergerakan tidak dapat dikesan oleh kerajaan British pada masa tersebut. Tidak mungkin kerajaan British masa tersebut ataupun polis British pada masa tersebut tidak mengetahui ataupun tidak peduli terhadap perjuangan ataupun tuntutan oleh kumpulan Rukun 13. Saya sangat yakin bahawa memang British sangat berhati-hati ataupun berwaspada, tetapi oleh kerana adanya strategi yang digunakan oleh Rukun 13 ini, maka mereka berjaya melaksanakan apa yang dirancang oleh Rukun 13, iaitu untuk melakukan asasinasi terhadap Gubernur yang akan datang di Sibu. Okey, kalau kita lihat maklumat-maklumat penting yang diperolehi oleh pergerakan Rukun 13 ataupun PPMS di Sibu, mereka dapat maklumat lengkap bila kedatangan Gubernur di Kuching, iaitu pada 14 bulan 11 1949, dan maklumat lengkap keselamatan ataupun kawalan terhadap Gubernur cukup lengkap diperolehi, dan itulah maklumat yang mereka guna pakaikan ketika Gubernur nanti datang di Sibu. Kemudian juga beberapa surat juga menyatakan bahawa bantahan anti serahan di Kuching jadi titik tolak bantahan ramai yang berlaku di Sibu, dan surat yang penting, surat ini sangat penting kerana menjadi petunjuk maklumat kepada kedatangan Gubernur di Sibu. Itu yang sangat penting, jadi petunjuk kepada kedatangan Gubernur di Sibu. Kalau kita lihat perjuangan Rukun 13 dan ahli yang lain, Persatuan Pergerakan Pemuda Melayu Sibu, mereka ini dalam rampasan British, kita lihat wujud dia pengaruh proklamasi 17 Agustus, di mana rampasan kisahlah berupa amanat Presiden keempat tahun merdeka dari Belanda, Indonesia merdeka dari Belanda. Dan kalau kita perhatikan juga adalah taraf mencapai kemerdekaan sendiri dalam perjuangan anti penjajahan. Itu yang dituntut oleh Rukun 13. Cuba para penonton bayangkan, kalaulah tahun 1949 perjuangan ataupun pergerakan Rukun 13 ini berjaya dan akhirnya Sarawak ataupun kerajaan negeri Sarawak pada masa tersebut merdeka. Kita akan merdeka lebih awal daripada Tanah Melayu. Itu Tanah Melayu merdeka mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Padahal kita 1949 sudah ada titik-titik untuk menuntut kemerdekaan. Dan kalau kita melihat balik kepada sejarah mengajar kita, dan kita melihat sejarah supaya kita belajar dari apa yang berlaku. Kalaulah masa tersebut perjuangan Rukun 13 merdeka tetap merdeka, mencapai matlamat ya, tidak mustahil Sarawak akan terus merdeka lebih awal dan berkerajaan sendiri sebagai sebuah negara kerana telah menuntut kemerdekaan.
Dan yang paling penting itu yang saya tekankan kan bahawa kemerdekaan, kalau perjuangan Osli Dobi dan rakan-rakan ikut 13 pada tahun 1949 berjaya, maknanya kita merdeka lebih awal daripada tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Kerana 1949 adalah titik permulaan kepada perjuangan-perjuangan di Sarawak. Ini adalah surat-surat yang antara contoh surat saya ambil penting kalau kita lihat, di mana contoh tersebut adalah surat tersebut saya alihkan bahasa dia adalah peringatan pada 3 bulan Disember 1949, dan surat tersebut adalah surat yang menceritakan peristiwa yang berlaku di Sibu dan ketibaan Gubernur di Sibu dan apa tindakan ataupun pergerakan Rukun 13 pada masa tersebut. Sangat lengkap. Mereka tahu jam bila, 9.30, meriam telah dibunyikan sebanyak 24 kali menandakan bahawa kedatangan Gubernur. Kemudian mereka melihat beberapa kepala kampung, budak-budak sekolah dan peniaga-peniaga berlari untuk melihat kedatangan, dan mereka berada di hadapan Mahkamah Sibu pada masa tersebut. Dan kalau kita lihat sepintas lalu, yang dicatatkan dalam surat tersebut dilanggar oleh 2 orang pemuda PPM yang bersifat lemah tetapi dengan perasaan yang gembira kerana telah dekat dengan Gubernur pada masa tersebut. Walaupun Gubernur, kita sudah maklum bahawa Gubernur British pada masa tersebut memang dikawal rapat oleh askar-askar British. Dan kalau kita lihat kemudian dalam catatan tersebut juga mengatakan bahawa perasaannya gembira lalu ditumbuk oleh saudara lelaki, iaitu Osli Dobi. Sebanyak 2 kali terkena kepada paha, dan apabila saja dilihat oleh seorang tukang gambar, itu yang tadi penting tadi, nota Musidi Sidik untuk meminjam gambar kamera. Dan kalau kita lihatkan, teruskan lagi untuk analisis surat tersebut, dan terus berlaku dia peristiwa asasinasi terhadap Gubernur British yang datang ke Sibu. Kalau kita melihat pada keadaan tersebut, secara logik dia adalah askar yang mengawal Gubernur adalah askar-askar upahan British pada masa tersebut. Dan sudah pasti dari segi fizikal dia memang askar tersebut sangat besar. Maksud dia besar berbanding pada Osli Dobi yang umur 18 tahun pada masa tersebut. Dan Gubernur pada masa tersebut juga adalah tinggi dan menggunakan baju istiadat. Kalau tak silap, baju istiadat ni memang tebal. Kalau dilakukan asasinasi ataupun cubaan untuk mencedera, mungkin Gubernur itu cedera. Tapi kalau dikatakan bahawa Osli Dobi membunuh Gubernur pada masa tersebut, itu boleh disanggah dengan beberapa fakta yang baru. Sebagai contoh, dalam surat ini dia menyatakan bahawa Gubernur balik pada 12.45 tengah hari. Kemudian pada jam 17.25, iaitu pada petang dia, Gubernur naik kapal terbang, itu balik ke Kuching semula. Jadi kalau kita lihat disebut bahawa Gubernur masih hidup dan masih hidup. Dan kita, kalau itulah yang selalu ditekankan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Sanif, bahawa perjuangan Osli Dobi bukanlah pembunuh, tapi dia adalah pejuang. Dia melakukan asasinasi sebagai satu cubaan untuk membuat ancaman ataupun untuk mengambil perhatian Gubernur British pada masa tersebut, supaya bahawa penyerahan Sarawak memang mendapat tentangan dalam kalangan rakyat-rakyat di Sarawak. Dan untuk penutup kepada syarahan ini, saya nyatakan bahawa penyidikan harus dilakukan bagi mengkaji kesemua surat-surat anti penyerahan ini yang dirampas oleh British bagi mengisi kelompangan kajian-kajian yang lepas. Dan kalau kita lihat, semua ini telah menjadi bukti perjuangan oleh pejuang-pejuang dahulu dan terus dikenang zaman walaupun jasad ditelan bumi.
Dan apa yang paling penting sekali adalah kajian sejarah harus diperkasakan, dan inilah warisan perjuangan, dan sejarah membuktikan orang yang mengetahui dan menghargai sejarah adalah orang-orang yang menang ataupun orang-orang yang berkuasa. Jadi saya akhiri syarahan saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih. Kalau ada silap dan salah, saya mohon maaf, dan kita ketemu lagi nanti dalam syarahan Nusidobi ataupun beberapa siri ceramah yang akan diadakan oleh KBMS dan sepanjang program KBMS di tahun 2021. Sekian, terima kasih. Demikian tadi isu ataupun tajuk yang telah dibicarakan, yang telah disampaikan oleh Encik Azwan Jemat, yang kini sedang berkhidmat sebagai Ketua Bahagian Kebudayaan dan juga Penyelidikan Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Apa yang pastinya dalam kita merenungi, dalam kita meneliti setulus-tulusnya kisah-kisah perjuangan nasionalis kita, para syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk negeri Sarawak Darul Hana yang dicintai. Dan apa yang pastinya, kata orang, di tarah bukit melandai tanah, diharap tanah berbudi ke Tuhan. Dari hutan jadi ke ladang, subur berbakti bukan kepalang. Harap saksama keringat dicurah, sama berlumpur, sama berhujan. Membanting budi, menjulang pertiwi. Biar diagih hasil dituai, yang meraih janganlah nan sejari. Yang di bibir nan dermawan, yang bersungguh menggapai impian, yang meraih sekampung sehalaman. Demikian saja untuk Sama Ceramah 2021 syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13. Saya bagi pihak Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda, penonton-penonton yang setia bersama dengan kami. Dan tidak dilupakan penghargaan dan ucapan terima kasih juga diucapkan kepada seluruh kru dan warga AK YBMS yang telah banyak membantu untuk menjayakan program ini. Sebelum kita berpisah, saya akan tinggalkan anda dengan bacaan ataupun bacaan warkah terakhir. Warkah terakhir yang telah ditulis oleh Allahyarham Rosli bin Dobi yang telah syahid di tali gantung. Dan bacaan ini akan didendangkan, dideklamasikan oleh Awang Kelana, Awang Hasan. Renungilah sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Watikah terakhir Rosli Dobi. Menjelangi ibu bapakku yang dimuliakan dan ditaati, dicintai siang dan malam. Selamat berpisah Ananda ucapkan. Di atas kematian Ananda yang dahsyat itu, janganlah diingat-ingat dan dirayu-rayukan. Karena itu memang sudah nasib dan takdir Ananda yang tak dapat dielak dan dimungkir-mungkirkan lagi. Peliharalah adik-adik dan kakak-kakak serta semua
ahli kita. Berikan segala pelajaran semua adik-adik sunat dan fardu kepada mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan anak-anda dari merah tapak kaki. Dipelihara ayahanda dan bonda sampai ke hari perpisahan anda. Dan halalkan makan minum anda. Selimutilah jenazah anak anda dengan panji kebangsaan Sarawak. Segala perkakas tulis menulis, buku-buku dan pakaian-pakaian anak anda itu, izinkanlah anak anda disalini oleh adik Aini dan anak kecil Fatimah. Berilah dengan nama Rosli, supaya mengingati ananda ini. Sampaikan salam hormat dan maaf serta selamat berpisah ananda kepada ibu tua dan bapa saudara ananda, ayahanda dan bonda, serta ahli-ahli sekalian. Jangan lupa mengamalkan kebajikan dan mendirikan sembahyang untuk bekalan istimewa ke negeri Baka. Salam sembah dari ananda Rosli Dobi.